Samdatra bersama saya Nebin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 15 April 2024. Kita ke berita utama. Polis Diraja Malaysia PDRM sudah berjaya memberkas Hafizul Harawi yang merupakan suspek kes tembak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Ahad lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain mengesahkan perkara tersebut dengan memaklumkan suspek berusia 38 tahun itu telah ditahan pada pukul 3 petang tadi di sebuah lokasi di Kota Baru, Kelantan. Pihak polis dijangka akan mengadakan satu sidang media khas untuk mendedahkan lebih banyak butiran mengenai tangkapan tersebut. Razarudin berkata satu sidang akhbar akan diadakan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman atau Ketua Polis Kelantan dalam waktu terdekat. Dalam perkembangan sama, menerusi hantaran di laman Facebook isteri lelaki tersebut, Farah C, dia mengakui masih trauma. Ekoran kejadian itu sentur berkongsi keadaan terkini pengawal peribadinya yang masih tidak sedarkan diri. Semalam, media melaporkan seorang lelaki bertindak melepaskan tembakan ke arah isterinya pada pukul 1.20 pagi sebelum terkena pengawal peribadi yang mengiringinya di Balai Ketiban Terminal 1 KLIA. Kes saman fitnah bekas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin terhadap Datuk Lokman Nur Adam berhubung isu vaksin COVID-19 selesai di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini selepas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu bersetuju membayar sejumlah pampasan yang tidak didedahkan. Peguam Abdul Rashid Ismail yang mewakili bekas ahli Parlimen Rebau itu memaklumkan kedua-dua pihak sepakat menyelesaikan kes saman fitnah tersebut serta bersetuju terhadap terma-terma penyelesaiannya. Hakim Dr. Jali Kian Hau Muhammad Jal kemudian merekodkan draft penghakiman persetujuan selepas plaintiff Khairi dan defendant sepakat untuk tidak meneruskan kes itu melalui perbicaraan. Antara terma-terma penyelesaian itu termasuk Lokman memadam 7 hantaran posting melalui video dan gambar yang sebelum ini dimuat naik dalam laman sosial 2 tahun lalu. Ahli MKT UMNO itu turut bersetuju untuk tidak menerbitkan sejumlah hantaran berkenaan selain menyiarkan pernyataan maaf melalui laman Facebook dan YouTube. Boykot Divestment Sanctions BDS Malaysia hari ini berkata kenyataan gerbang Alaf Restoran Sembilan Berhad GAR pemegang franchise McDonald's di negara ini kononnya telah menarik balik saman undang-undangnya sebagai tidak tepat. Dalam satu kenyataan, McDonald's Malaysia melalui pengarah urusannya menyatakan mereka telah menarik balik tuntutan fitnah 6 juta ringgit mereka terhadap BDS Malaysia. Bagaimanapun aktivis itu mendakwa pengumuman tersebut tidak mencerminkan dengan tepat prosedur undang-undang yang sedang berlangsung dan perkara berkenaan akan diselesaikan pada 18 April ini di hadapan hakim yang dilantik mahkamah. Dalam samannya, GAR menuntut ganti rugi 6 juta ringgit termasuk kehilangan hasil 3 juta ringgit, pampasan untuk pekerja diberhentikan kerja 1.6 juta ringgit dan tamat tempoh bahan 1.5 juta ringgit. GAR berkata defendant mengasut orang ramai untuk membenci jenama McDonald's atas alasan konflik antara Palestin dan Israel. Sebanyak 112 mangsa ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPSD Melaka setakat 8 pagi tadi susulan banjir kilat yang melanda akibat hujan lebat sejak petang semalam. Perkara itu disahkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Melaka Lieutenant Col PA Kamarul Shah Muslim yang berkata satu PPS dibuka di daerah Melaka Tengah iaitu di Jeberun Ayer Keroh dan 2 lagi PPS di daerah Alor Gajah iaitu Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal dan Balai Raya Bukit Balai. Menurut Kamarul Shah, kawasan terjejas di Melaka Tengah adalah Kampung Sungai Putat, Taman Melawis, Bukit Beruang, Taman Air Keroh Heights dan Kampung Enam. Tambahnya lagi, hujan lebat sejak 4 petang semalam telah menyebabkan air sungai melimpah di kawasan perumahan dan jalan raya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Majlis Kuala Pilah hari ini bagi didakwa atas pertuduhan cubaan membunuh anggota polis serta 2 lagi kesalahan berkaitan trafik di Jempol minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hasrul Nizam Hashim, 21 tahun, bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah atas 3 pertuduhan yang dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Saiful Sayoti.
Berdasarkan pertuduhan, dia telah cuba menyebabkan kematian kata seorang anggota polis selepas bertindak melarikan diri daripada ditahan polis dengan cara menghimpit dan cuba melanggar motosikal yang dinaiki anggota berkenaan sehingga terbabas. Oleh itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Majlis menetapkan wang jaminan sebaik RM10,000 bagi pertuduhan cubaan membunuh dan RM8,000 bagi kedua-dua pertuduhan mengambilkan kesalahan trafik dengan seorang penjamin tempatan serta perlu melaporkan diri ke Balai Polis Berdekatan pada setiap bulan. Mahkamah telah menetapkan 6 Mei depan sebagai sebutan semula kes untuk pengurusan serta lantikan peguam. Pelakon Diana Daniel meluahkan rasa kesal dengan perkongsian segelintir individu yang mengeluh kerana mendapat duit raya dalam jumlah sedikit. Hairan dengan situasi tersebut, jelas isteri kepada pelakon Farid Kamil itu, duit raya bukanlah kewajipan. Sebaliknya, ia hanya salah satu cara untuk bersedekah, terutama di hari raya. Tambah aktris berusia 32 tahun itu lagi, dia sendiri teruja apabila menerima duit raya daripada bapa saudaranya biarpun berjumlah RM10. Dalam pada itu, perkongsian tersebut mendapat pelbagai reaksi dari pengguna media sosial yang rata-rata bersetuju dengan pendapat aktris berkenaan. Berita luar negara, Dawn Sis Monreal merupakan pemilik kedai Sis Sweets Cookies and Cafe di Leavenworth, Kansas merayu kepada pembeli untuk mengesan cincin perkahwinannya yang hilang dipercayai melekat pada adunan. Dia percaya cincin belian bernilai $4,000 AS bersamaan RM19,099 miliknya mungkin secara tidak sengaja termasuk ke dalam adunan biskut semasa bekerja di kedai itu. Dalam satu hantaran di laman rasmi Facebook kedai biskut itu, Monreal berkata sejurus menyedari cincin tersebut hilang. Dia mencarinya di dapur kedai dan sekitar premis berkenaan namun tidak menjumpainya. Ujarnya dia kecewa kerana cincin yang disarungnya selama 36 tahun hilang begitu saja. Malah dia memohon maaf sekiranya pelanggan menjumpai cincin berkenaan. White House memberi amaran kepada Israel bahawa Amerika Syarikat AS tidak akan mengambil bahagian dalam sebarang serangan balas terhadap Iran. Menurut seorang pegawai kalangan pentadbiran negara itu, Presiden Joe Biden menggesa Israel untuk mempertimbangkan tindak balasnya dengan penuh berhati-hati. Bercakap kepada pemberita semalam, pegawai tersebut berkata Biden memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar berfikir dengan teliti dan strategik mengenai bagaimana tenteranya membalas tindakan yang belum pernah berlaku itu. Sementara itu, jurucakap keselamatan negara tertinggi White House John Kirby berkata Amerika Syarikat akan terus membantu Israel mempertahankan diri tetapi Washington enggan berperang dengan Iran. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB menjagakan pasaran buruh kekal stabil sepanjang 2024 seperti yang dilihat oleh pertumbuhan pekerjaan yang berterusan baru-baru ini. Menurut firma penyelidikan ini, sebahagian besarnya disebabkan oleh jangkaan pengembangan berterusan dalam aktiviti ekonomi yang dipacu oleh permintaan domestik yang kukuh. Menurut firma, pengunjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang kepada 3.3% pada suku pertama 2024 dengan keseluruhan unjuran pertumbuhan KDNK 2024 pada 4.5 hingga 5%. Kenanga IB berkata isu struktur dalam pasaran buruh kekal membimbangkan kadar pengangguran belia berusia 15 hingga 24 tahun yang kekal pada 10.6% pada Februari untuk bulan keempat berturut-turut berjumlah 306,600 orang. Kerajaan disaran meningkatkan kadar gaji kaki tangan penjawat awam grade 41 yang berpendapatan B40 bagi meringankan beban kewangan mereka dalam situasi ekonomi yang mendesak. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dan Perkhidmatan Awam QPEX, Abdul Rahman Muhammad Nordin berkata hal itu perlu dilakukan bagi menangani kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Semalam, Mingguan Malaysia melaporkan sebagian besar kaki tangan kerajaan grade 41 dan ke bawah memuat pinjaman bukan untuk gaya hidup, sebaliknya bagi menanggung kos sara hidup yang terus melonjak.
Terdahulu, akhbar ini juga melaporkan kaki tangan kerajaan grade 41 dan ke bawah antara paling ramai membuat pinjaman peribadi bagi menanggung kos sara hidup yang tinggi selain sejumlah gaji diterima menghampiri garis kemiskinan. Berita sukan, jago pecut negara Muhammad Azim Fahmi berjaya menebus kekecewaannya selepas memenangi emas pada kejuaraan olahraga jemputan Tom Jones Memorial 2024 di Gainesville, Florida, Amerika Syarikat. Pelari pecut negara menamatkan saringan duel bagi acara 100 meter lelaki di tempat ke-7 selepas membuat larian 10.44 saat dan berada di kedudukan ke-22 secara keseluruhan daripada 75 peserta. Selain Azim, pasukannya dibarisi Favor Asher, Dario Matau, Kayin Suala Ajai memperoleh emas selepas melakukan catatan masa 38.64 saat mengatasi Lausina State University. Pelari berusia 19 tahun membantu kuartet 4x100 meter Universiti Auburn meraih emas di kejohanan olahraga Yellow Jacket Invite di Georgia Tech, Atlanta dengan catatan masa 38.74 saat pada 17 Mac lalu. Arsenal dan Liverpool tewas mengeju kepada lawan masing-masing dalam aksi perlawanan Liga Perdana Inggeris EPL. Arsenal yang memegang rekod bersih Liga sepanjang 2024 tewas kepada Aston Villa 0-2 di Emirates, manakala Liverpool turut menerima nasib yang sama rebah 0-1 di laman sendiri kepada Crystal Palace. Manakala Manchester City terus mengkalkan cengkaman untuk menjulang EPL musim ini di mana The Citizens sebelum itu meraihkan kemenangan besar 5-1 ke atas Luton, kini dipisahkan 2 mata dengan baki 6 perlawanan lagi. Dengan 73 mata dan kelebihan 44 jaringan gol sudah cukup untuk mengembirakan pengendali City Pep Guardiola minggu ini malah mampu merehatkan beberapa pemain utamanya ekoran jadual padat perlawanan. Pada minggu depan, City dijangkakan mengerah seluruh jenteranya untuk mempertahankan semua kejuaraan yang dimenanginya musim lalu iaitu Liga Perdana, Liga Juara-Juara dan Piala FA. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 16 April 2024. Jangan lupa dapatkan abar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.